Hai semua, untuk video kali ini cikgu nak terangkan kepada murid mengenai taklimat kemasukan pelajar bagi kemasukan ke universiti awam, politeknik, kolej komuniti dan institusi latihan kemahiran awam. Sebagai pengenalan, untuk makluman semua murid, UPU Online berperanan menyelaras kemasukan pelajar bagi program sijil, asasi diploma, ijazah sarjana muda ke Universiti Awam, UA, Politeknik, Kolej Komuniti, KK dan Institusi Latihan Kemahiran Awam, ILKE melalui upu.mohe.gov.my yang kita sebut sebagai UPU Online. Berikut merupakan institusi dan agensi di bawah permohonan UPU, iaitu antaranya Universiti Penyelidikan, Universiti Berfokus, Universiti Komprehensif, Universiti Teknikal, Universiti Islam, 36 buah politeknik, 104 kolej komuniti seluruh Malaysia dan juga institusi latihan kemahiran awam ILKE, iaitu Institusi Latihan Kementerian Belia dan Sukan ILKBS, Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM, Bahagian Pembangunan Kapasiti dan Latihan Pertanian BPKLP, Majlis Amanah Rakyat MARA. Kategori untuk pemohon UPU adalah bagi lepasan SPM yang memohon untuk menyambung pengajian ke sijil, asasi, diploma, ijazah sarjana muda UiTM di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Latihan Kemahiran Awam. Ada dua kategori iaitu SPM 2021 kategori A iaitu tahun semasa dan juga kategori B SPM tahun 2020 dan 2019 yang mana bukan tahun semasa. Seterusnya, UPU juga adalah bagi pemohon lepasan STPM ataupun setaraf bagi permohonan ijazah sarjana muda di Universiti Awam. Yang pertama, lepasan STPM 2021. Yang kedua, bagi lepasan matrikulasi ataupun asasi sains UM, asasi pintar UKM dan asasi UiTM 2021-2022. Yang ketiga, bagi lepasan STAM 2021 dan 2020. Dan juga yang keempat, bagi diploma setaraf. Kita ada juga bagi kategori E, kategori F dan juga kategori G. Syarat am SPM bagi permohonan ke UPU hanya warga negara Malaysia yang mempunyai nombor kad pengenalan ataupun MyKad sahaja yang layak mengemukakan permohonan. Bagi yang bukan warga negara boleh terus memohon ke universiti pilihan anda. Kelayakan SPM untuk kemasukan ke Universiti Awam bagi asasi, pemohon mestilah memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuklah bahasa Melayu. Lulus sejarah. Seterusnya, bagi permohonan ke diploma, pemohon mestilah memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian termasuklah bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Bagi kelayakan SPM untuk kemasukan ke politeknik atau kolej komuniti ataupun ILKE, untuk permohonan diploma, pemohon mestilah memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian, lulus bahasa Melayu dan juga sejarah. Dan bagi permohonan ke sijil, pemohon mestilah menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Boleh membaca, menulis dan juga mengira. Ini pula merupakan syarat am STPM dan setaraf. Bagi kelayakan STPM dan setaraf terbuka kepada warga negara Malaysia, pemastautin tetap PR dan pemastautin sementara yang mempunyai kad pengenalan. Bagi pelajar yang bukan warga Malaysia,
iaitu pemegang PR dan MyKas akan diproses tertakluk pada syarat-syarat kemasukan kategori bukan warga negara. Kita tengok STPM tahun 2021, syaratnya adalah SPM Kepujian Bahasa Melayu dan lulus sejarah, PNGK STPM 2.00, grade C iaitu 2.00 dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am. Seterusnya, syarat permohon matrikulasi ataupun asasi 2021-2022, SPM Kepujian Bahasa Melayu dan lulus sejarah, serta PNGK matrikulasi atau asasi 2.00. Seterusnya, bagi STAM 2021 dan 2022, syaratnya ialah SPM Kepujian Bahasa Melayu dan Sejarah serta pangkat jayid. Untuk ketiga-tiga STPM matrikulasi asasi dan STAM, muid bermula dengan band 1 ataupun 1.0 serta mendapat sekurang-kurangnya band 1.0 untuk peperiksaan yang bermula sesi 1 tahun 2021 atau band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020. Berikut pula merupakan kelayakan kategori diploma ataupun setaraf yang ingin memohon melalui UPU. Bagi diploma, STPM yang bukan tahun semasa, matrikulasi bukan tahun semasa, STAM 2018 dan sebelum, pra-universiti, diploma, TVET dan berikut merupakan keputusan muid yang diperolehi sebelum atau pada tarikh tutup permohonan dan rayuan adalah sah dan digunapakai sehingga tarikh pendaftaran semester 1 sesi 2022 dan 2023. Berikut merupakan penentuan aliran SPM kategori B. Bagi aliran sains, penentuan aliran bagi sains adalah pemohon boleh mengambil mana-mana 4 daripada 5 mata pelajaran yang berikut: matematik tambahan, fizik, kimia, biologi atau mana-mana mata pelajaran yang disenaraikan berikut. Serta aliran sastra, pemohon yang tidak memenuhi komponen aliran sains secara automatik dimasukkan ke aliran sastra. Ini pula merupakan contoh penentuan aliran SPM. Murid-murid boleh lihat dan perhatikan jadual tersebut. Ini pula penentuan aliran STPM atau Staraf dan juga STAM. Murid-murid boleh lihat dan teliti apakah subjek penentuan aliran bagi STPM, matrikulasi atau asasi, STAM, diploma atau setaraf. Berikut merupakan dasar dan kriteria pemilihan SPM. Yang pertama, pencapaian akademik dalam peperiksaan. Yang kedua, pencapaian dalam aktiviti co-curriculum. Yang ketiga, kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian di pohon. Yang keempat, grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Yang kelima, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA. Yang keenam, lulus temuduga atau bagi program bertemuduga ataupun ujian. Yang ketujuh, program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan. Dan yang ke-8, bilangan tempat yang disediakan oleh Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan juga ILKA. Murid-murid kena ingat, dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Murid-murid boleh lihat cara pengiraan merit SPM. Ini adalah bagi kategori B. Pengiraan markah akademik adalah 90 markah dari 5 mata pelajaran yang berikut dan 30 markah daripada 3 mata pelajaran terbaik yang lain. Nilai grade mata pelajaran adalah bagi tujuan pengiraan markah seperti yang berikut. Murid-murid boleh lihat grade markah dan juga kaedah pengiraan merit SPM. Melalui jadual grade markah dan kaedah pengiraan merit SPM, anda boleh meletakkan target untuk kemasukan ke UPU nanti.
Berikut adalah contoh pengiraan merit SPM bagi aliran sastra. Ini pula perbandingan markah merit SPM. Mari kita lihat pula dasar dan kriteria pemilihan STPM dan juga setaraf. Bagi pelajar SPM boleh skip slide ini. Yang pertama, pencapaian akademik dalam peperiksaan STPM, setaraf dan juga SPM. Yang kedua, pencapaian dalam aktiviti co-curriculum. Yang ketiga, kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon. Yang keempat, grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Yang kelima, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh Universiti Awam. Yang keenam, mendapat sekurang-kurangnya band 1 untuk peperiksaan yang bermula sesi 1 tahun 2021 atau band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020. Yang ketujuh, lulus temu duga dan atau bagi ujian program bertemu duga atau ujian. Yang ke-8, program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan. Dan yang ke-9, bilangan tempat yang disediakan oleh Universiti Awam. Murid-murid juga diingatkan dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Bagi kategori tambahan program ijazah sarjana muda pendidikan ISMP, hendaklah melepasi tahap minimum ujian MATC dan juga lulus ujian khas yang ditetapkan dan diperaku temu duga. Berikut merupakan cara pengiraan merit STPM dan setaraf. Murid-murid boleh lihat dan boleh meletakkan target anda dalam pengiraan markah akademik ini. Ini pula merupakan markah core curriculum bagi STPM dan setaraf. Jom kita lihat jadual UPU Online sesi akademik 2022 dan juga 2023 bagi SPM. Tarikh buka link permohonan adalah pada 4 Februari 2022 sehinggalah 31 Mac 2022. Bilangan pilihan adalah 12 pilihan dan murid-murid wajib isi 6 pilihan. Kedudukan pilihan program bertemu duga, pilihan 1 hingga 2 adalah program pengajian temu duga ke Universiti Awam dalam bidang pendidikan dan juga pilihan 1 hingga 4 program pengajian temu duga ke Universiti Awam, Politeknik dan juga ILKA yang bukan pendidikan. Bagi SPM, tiada tapisan syarat pilihan program dan tarikh bagi temu duga ataupun ujian adalah Mei 2022 sehingga Julai 2022. Perlu diingatkan, saringan temu duga dan juga ujian dijalankan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh institusi ataupun agensi masing-masing. Tempoh pengemaskinian bagi SPM adalah 24 sehingga 28 Jun 2022 dan calon boleh mengemaskini semua pilihan program kecuali program pengajian yang telah dipanggil temu duga pada fasa kemaskini. Tiada lagi pilihan program pengajian bertemu duga. Tarikh hebahan bermula pada minggu ke-4 Julai 2022 dan tempoh setuju terima adalah selama 9 hari. Surat tawaran akan diberi 1 hari selepas hebahan rasmi. Tempoh rayuan bagi yang gagal menerima tawaran UPU adalah selama 10 hari. Bilangan pilihan adalah 4 pilihan. Program bertemu duga adalah pada pilihan pertama dan kedua. Pendaftaran pelajar baru adalah pada minggu pertama bulan Ogos tahun 2022. Berikut pula merupakan jadual UPU Online sesi akademik bagi lepasan STPM, matrikulasi ataupun asasi, STAM, diploma dan juga setaraf. Tarikh buka permohonan juga pada 4 Februari 2022 sehinggalah 31 Mac 2022. Bilangan permohonan bagi STPM, matrikulasi atau asasi dan STAM adalah 12 pilihan dan murid wajib isi 6 pilihan. Bagi diploma dan setaraf, 8 pilihan dan wajib isi 6 pilihan. Kedudukan pilihan program bertemu duga, pilihan 1 hingga 2 program pengajian temu duga ke Universiti Awam Pendidikan,
pilihan 1 hingga 4 program pengajian temuduga bukan pendidikan. Bagi padanan data atau muat naik dokumen, murid-murid boleh lihat tata cara yang diarahkan. Dan juga bagi tapisan syarat pilihan program, murid-murid boleh rujuk paparan yang disediakan. Tarikh temuduga atau ujian adalah pada Jun 2022 sehinggalah Ogos 2022. Tarikh kemaskini bagi STPM, matrikulasi ataupun asasi, STAM, diploma dan juga staraf adalah pada 4 Ogos 2022 sehinggalah 8 Ogos 2022. Bagi pilihan program pengajian, hanya STPM, matrikulasi dan asasi dan juga STAM saja calon boleh mengemaskini semua pilihan program kecuali program pengajian yang telah dipanggil temuduga. Pada fasa kemaskini tiada lagi pilihan program pengajian bertemuduga. Tarikh hebahan akan bermula pada Minggu ke-3 September tahun 2022 dan tempoh setuju terima adalah selama 9 hari. Surat tawaran akan dikeluarkan 1 hari selepas hebahan rasmi dan tempoh rayuan bagi yang gagal mendapat tawaran adalah selama 10 hari. Bilangan pilihan, 4 pilihan program bertemuduga pada 1 dan 2 pilihan. Pendaftaran pelajar baru adalah pada minggu pertama Oktober tahun 2022. Berikut merupakan status pilihan program pengajian. Murid-murid boleh lihat perbezaan dan juga perbandingan antara pilihan program pengajian bagi pemohon A dan juga pilihan program pengajian bagi pemohon B. Calon boleh mengemaskini semua pilihan program pengajian kecuali yang telah dipanggil temuduga ataupun ujian. Pada fasa kemaskini tiada lagi pilihan program pengajian bertemuduga ataupun ujian. Untuk makluman murid-murid, dengan mengambil kira pandemik COVID-19 yang masih belum tamat, Kementerian Pengajian Tinggi akan menanggung sepenuhnya bayaran proses UPU online ataupun Unique ID kepada semua pemohon bagi sesi 2022 dan 2023. Ini bermaksud murid-murid boleh memohon UPU online secara percuma melalui laman web https://upu.mohe.gov.my. Berikut merupakan 14 panduan permohonan UPU online. Yang pertama, layari portal rasmi UPU seperti yang cikgu sebutkan tadi. Pastikan kategori anda A atau B. Semak syarat kelayakan anda di e-panduan UPU online. Kira merit anda. Semak trend permohonan dan penawaran UPU. Semak laluan kerjaya anda. Kemudian isilah permohonan UPU online. Pastikan anda mengisi maklumat yang bertanda bintang dengan lengkap. Pilih pilihan program mengikut keutamaan. Lengkapkan borang permohonan. Klik butang simpan dan kemudian cetak slip permohonan. Simpan slip permohonan sebagai bukti permohonan anda telah pun dibuat. Semakkan dan kemaskini permohonan adalah tanpa had. Semaklah selalu dan jangan tunggu saat akhir. Sebagai panduan memilih program pengajian, yang pertama, pastikan anda melepasi syarat am dan juga syarat khas program institusi dan juga agensi. Pilihlah program yang anda minat. Seterusnya, pilihan program mengikut keutamaan. Yang keempat, rujuk kaunselor. Dan seterusnya yang kelima, pelbagaikan pilihan dan bidang serta institusi dan juga agensi. Berikut merupakan proses pemilihan yang berjaya. Pemohon mengikut aliran yang disusun mengikut ranking berdasarkan markah merit yang paling tinggi hinggalah yang paling rendah. Calon yang mengisi 12 pilihan mempunyai peluang yang lebih tinggi. Jadi penuhkanlah semua 12 pilihan yang disediakan. Ini pula contoh pemprosesan pemilihan yang tidak berjaya. Ini disebabkan oleh tiada kekosongan tempat ataupun ada kekosongan tempat tetapi temuduga tidak diperakui dan menyebabkan permohonan tidak berjaya. Mungkin banyak persoalan daripada murid-murid. Kenapa berjaya dan kenapa gagal? Jika berjaya, bermakna borang permohonan berjaya diterima oleh UPU online.
memenuhi syarat khas program pengajian, ada tempat kekosongan, berjaya dalam saringan temuduga ataupun ujian dan juga kedudukan merit yang tinggi melalui keputusan SPM dan kokurikulum anda. Kenapa gagal? Kerana anda tidak tekan butang simpan, tidak memenuhi syarat khas program pengajian, tiada kekosongan tempat, terutamanya program yang kompetitif, gagal dalam saringan temuduga dan juga ujian, dan juga kedudukan merit SPM serta kokurikulum yang rendah. Ini pula laluan khas yang melibatkan 4 kumpulan sasar dan padanan data iaitu B40, orang asli, OKU dan juga atlet. Semakan keputusan boleh dibuat pada laman web yang tertera serta melalui hotline UPU. Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan juga ILKA dalam tempoh yang ditetapkan dan akan diumumkan melalui laman web masing-masing. Pemohon yang tidak menjawab, terima atau tolak selepas tawaran ditetapkan secara automatik dikemaskini sebagai menolak tawaran. Cikgu ingatkan sekali lagi, tempoh setuju terima adalah dalam tempoh 9 hari. Untuk rayuan pula, hanya pemohon yang gagal mendapat tawaran sahaja yang boleh mengemukakan permohonan rayuan. Permohonan rayuan hanya dalam tempoh 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. Pemohon dibenarkan mengemukakan 4 pilihan sahaja. Rayuan ke Kolej Komuniti dan juga ILKA adalah melalui institusi tersebut dan bukan lagi melalui UPU online. Hanya rayuan ke Universiti Awam dan Politeknik sahaja yang melalui UPU online. Sekiranya tidak berjaya melalui UPU online semasa rayuan, pemohon boleh kemukakan rayuan melalui ambilan sendiri. Institusi dan juga agensi berdasarkan iklan yang dikeluarkan. Boleh rujuk laman web institusi ataupun agensi sendiri ataupun portal rasmi UPU online. Sebagai panduan tambahan, melalui UPU online ni, murid-murid boleh tengok kebolehpasaran graduan, trend permohonan dan tawaran, ada juga UPU chat, kalkulator merit untuk pengiraan markah merit pelajar serta pentaksiran psikometrik. Tujuan pelaksanaan UPU secara online ini adalah sebagai petunjuk atau panduan kepada calon bagi tujuan pemilihan program pengajian agar lebih bersesuaian dengan markah merit yang anda perolehi serta dapat menyusun strategi berdasarkan kemampuan pelajar agar peluang untuk mendapat tawaran UPU online lebih cerah. Berikut adalah contoh paparan trend permohonan. Untuk makluman semua, penawaran program lepasan SPM melalui UPU online berjumlah sebanyak 471 program pengajian lepasan SPM, yang mana 34 program pengajian bertemuduga ataupun ujian dan 437 program pengajian tidak bertemuduga atau ujian. Terdapat 1088 program pengajian lepasan STPM dan setaraf, 293 program pengajian bertemuduga atau ujian dan juga 795 program pengajian tidak bertemuduga atau ujian. Berikut merupakan program pengajian yang kompetitif ataupun paling banyak persaingan. Ini pula merupakan purata 5 tahun markah merit bagi lepasan SPM. Murid-murid bolehlah mengira dan melihat markah merit yang disediakan supaya murid-murid boleh target jurusan apa yang murid-murid ingin pohon dan boleh selaraskan dengan merit yang murid-murid kira tadi. Berikut merupakan 10 teratas permohonan pilihan satu calon STPM atau setaraf mengikut program pengajian sesi akademik 2021-2022. Hebahan media sosial rasmi BKPA, hebahan kemasukan pelajar melalui UPU online adalah dibuat menggunakan media sosial rasmi BKPA seperti berikut: Facebook, Instagram, Telegram dan juga YouTube. Murid-murid bolehlah mengikuti capaian yang disediakan.
Melalui laman web e-Panduan, murid-murid boleh melihat senarai program pengajian dan kursus yang ditawarkan, syarat kemasukan, syarat khas program pengajian ataupun kursus, maklumat yuran, tempoh pengajian, maklumat kampus, purata markah merit 5 tahun dan juga mengenai Universiti Awam, Politeknik, College Community dan juga ILKA. Dan cikgu ingatkan sekali lagi, e-Panduan dicapai dengan laman web https://upu.mohe.gov.my/. Murid-murid boleh hubungi UPU Online ataupun BKPA di talian-talian yang disenaraikan berikut. Itu sahaja penjelasan daripada cikgu mengenai UPU Online. Jangan lupa memohon. Semoga berjaya.